Cuba untuk ni lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, as for today, we are going to learn, okay, on chapter 6, okay? Betul chapter 6? Betul, Madam. Betul. Kalau mak Madam nak kena approve. Okay. Okay. So ada yang terpaksa terkeluar tadi sebab Madam nak record. And then, ya Allah. Okay, so chapter 6 we are going to learn on chapter 6. Okay, nampak tak paparan Madam ni? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Alright, so today we are going to learn to proceed with chapter 6, which is separation of power. Okay, kalau kamu tengok pada gambar ni, okay, separation of power bermaksud pemisahan kuasa. Okay, suka untuk Madam ingatkan sebelum memula kelas ni, kan cuti dah banyak kan. So ramai yang macam terlalai, terlupa, dah mula fed up. Ya, Madam memahami. Madam pun minggu lepas straight meeting dan kelas online. To be honest, hari Khamis tu Madam migraine sebab sangat penat. Okay, Madam bayangkan macam manalah pelajar hari-hari kelas online berjam. Okay, so sabar. So untuk PAD 120 Madam akan cuba buat kelas sesekejap mungkin. Lepas tu kita buatlah aktiviti lain ke apa ke. Sebab apa? Sebab Madam tak nak kamu stres dengan data lagi, tapi tak nak kita terpaksa juga belajar. Okay, so Madam akan letakkan recording dekat dalam YouTube channel Madam. Okay, so kamu kalau yang tak clear ataupun tak gagal untuk masuk semasa kelas live ni, silalah okay, tengok balik recording. Especially our midterm test is going to be held soon. Okay, tak lama dah ni, it's just around the corner. Dan kita pun dah minggu ke-9. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 minggu lagi kita akan final exam. Okay, so Madam harap sangat untuk PAD 120 ramai yang boleh score dan lebih daripada itu Madam nak kamu semua faham. Okay, untuk chapter 6 which is the separation of power. Separation bermaksud pemisahan, power bermaksud kuasa. So maksudnya pemisahan kuasa. Okay, kalau kita tengok apa kuasa yang terpisah adalah seperti mana kita tahu kerajaan adalah satu entiti. Okay, government is an entity that has power. Memang kerajaan tak dinafikan mempunyai kuasa. Kita sebagai rakyat perlu mematuhi kerajaan kerana kalau kita tak patuh tidak ada gunanya kita duduk dalam sesebuah negara. Okay, so kita kat sini pemisahan kuasa bukanlah maksud kita memecah belahkan, no. Tetapi kita membahagi-bahagikan kuasa. Okay, ia lebih kepada pembahagian kuasa. Mereka masih lagi sebuah kerajaan tetapi dipecahkan ataupun dibahagikan, okay, lebih sedap kataan bahagilah, kepada 3 badan supaya masing-masing boleh perform. Okay, so kalau Madam boleh analogikan ataupun bagi contoh seperti kita punya badan. Okay, badan kita iaitu kita ada apa? Kita ada jantung, kita ada paru-paru, kita ada apa lagi? Jantung, paru-paru, kita ada organ pembiakan, organ perkumuhan, buah pinggang kan. Masing-masing dia buat benda yang berbeza, betul tak? Tetapi dia tetap dalam satu badan dan apa tujuan dia? Nak menggerakkan badan kita. Begitu juga dengan kerajaan. Kerajaan dia kena pisahkan atau bahagikan tugas supaya masing-masing boleh fokus kepada tugas masing-masing. Alright? Okay, so bila difokuskan kepada tugas masing-masing, ini yang orang kata better. Kita boleh lebih fokus. Alright? Okay, Madam harap lepas ni dah tak ada lah kot orang request sebab dah 2 suku dah ni. Okay. Okay, so badan yang dibahagikan yang pertamanya adalah badan pembuat undang-undang ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai legislature. Okay, kalau kat Malaysia kamu boleh view dia sebagai siapa badan pembuat undang-undang di dalam negara kita? Boleh beri tak jawapan? Badan pembuat undang-undang.
dalam negara? Siapa? Badan pembuat undang-undang dalam negara. Siapa tahu? Parlimen. Okey. Yang kedua, badan yang melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen. Okey. Maknanya yang ni berbahas, berdebat. So akhirnya bila semua mendapat undi and then undang-undang tu diluluskan, inilah badan yang akan melaksanakan. Kita panggil melaksanakan dalam bahasa Inggeris adalah execute. So badan yang kedua adalah executive. Siapa executive kelas untuk dalam kerajaan Malaysia? Siapa eksekutif yang melaksanakan undang-undang? Boleh tak seseorang volunteer untuk beri jawapan? Tahu tak? Kelas? Tahu ke? Madam, ada orang tak ni? Ke madam kecek seorang? Tak tahu, madam. Tak tahu. Okey, badan eksekutif ataupun Perdana Menteri dan Kabinet. Kau bayangkan parlimen dia dah buat undang-undang, siapa nak laksanakan undang-undang? Macam kita lah buat jadual belajar. Bolehlah tulis atas jadual, buat kau ni belajar 8 jam sehari, hari ni PAD 120 dengan PAD 215. Nak belajar 4 jam, 4 jam. Esok pula nak belajar account 106. Kita nak belajar yang ni. Esok pula kita nak belajar CTO 5 jam. Hafal doa apa semua surah. Itu rancangan kat sini yang akan melaksanakan eksekutif. Okey, kamu merancang, kamu juga laksanakan. Okey, macam tu juga dengan ini wakil rakyat kat sini menteri-menteri kabinet. Menteri-menteri dia adalah. Okey, so maknanya dia rancang nak buat lockdown. Tetapi perancangan tak sama dengan yang dirancang. Okey, apa yang dilakukan tak sama. Contohnya, tak lockdown mana ke, banyak pula syarikat luluskan mengikut kementerian. Okey, situ pelaksanaan dia. So sometimes pelaksanaan tak sama dengan apa yang dirancang. Sebab biasalah, kadang-kadang kita cakap senang tetapi kita nak apa? Kita cakap senang tapi kita nak laksanakan tu susah. Itu badan kedua, dan badan ketiga adalah yang menilai, okey, yang menghakimi. Itulah hakim dan mahkamah magistrate, okey. Kejap Geram korang, kambing. Mengembek-ngembek, okay. So, pemisahan kuasa. Mereka masih lagi kerajaan tetapi mereka dipisahkan atau dibahagi kepada 3, okay. Okay, itu sedikit sebanyaklah, itu intro baru, okay. So, dalam ni kita akan tengok apakah maksud separation of powers, dan dia ada lagi praktis dia iaitu fusion of powers, okay. Yang kedua kita tengok apakah kebaikan yang mengamalkan separation of power, dan kita tengok apakah keburukannya adalah kelemahan dia mengamalkan separation of power. So 3 benda je belajar hari ni. Meda harapkan kamu lebih pasif lah sebab Meda nak tanya-tanya. Okay, apakah itu pemisahan kuasa, pembahagian kuasa, apakah dia? Okay. The first one is, this is how government powers are being distributed. Ini adalah bagaimana kuasa kerajaan bahagikan. Okay. So, fungsi kerajaan ni sepatutnya boleh dibeza-bezakan supaya, okay, should be performed by distinct organs. Okay, sepatutnya dia ada badan-badan yang tertentu, okay, yang diduduki ataupun dipenuhi oleh orang-orang yang berbeza supaya mereka boleh buat kerja masing-masing. Contohnya macam korang lah buat assignment, betul tak? Okey, dalam satu grup biasanya 4 orang. Okey, yang ni buat introduction. Yang ni buat konten 1, konten 2. Yang ni buat konten 3, konten 4. Dan person yang keempat tu dia akan buat conclusion. So,
bila kita bahagikan tugas, apa akan terjadi? Lebih apa? Korang dengar tak kambing mengembek? Dengar ke tak? Dengar. Kejap geram ni. Ha. Stress medium. Okay. So, bila kita ada tugas masing-masing, kita akan buat mereka akan buat tugas sendiri tanpa kacau kerja orang lain. Nah, itu maksudnya without encroaching upon the others, and then it should be independent within that sphere. Okay, so dia akan bebas antara satu sama lain. Maksudnya, okay, parlimen dia buat kerja dia, Perdana Menteri dan Kabinet dia akan buat kerja dia, dan hakim akan buat kerja dia. So sepatutnya mereka ketiga-tiga badan ni perlulah independent. Maksudnya jangan kacau kerja orang lain supaya dia boleh buat kerja dengan lebih tersusun, teratur dan lebih efisien. Sometimes kalau ada orang masuk campur kerja kita akan jadi serabut macam orang nak ajar-ajar kita. But sometimes kalau ada discussion pun tak apalah, maknanya orang bagi pendapat ke apa, okay? Okay, kenapa kuasa diberikan kepada tiga bahagian ni? Okay, logiknya teori ini diperkenalkan adalah kita sebagai manusia ni cenderung untuk abuse the power jika kita ada kuasa tu sendiri. Maknanya kalau kerajaan tu, okay, dialah buat undang-undang, dialah laksanakan, dialah hakim, okay? So dia akan semua aku betul, dia akan ada nafsu untuk menyalahgunakan kuasa tu sebab kuasa tu pada dia seorang saja. Ini kalau jenis negara yang tidak mengamalkan demokrasi, kuasa hanya kepada satu orang. Tetapi untuk negara yang macam kita yang mengamalkan demokrasi, kuasa tu dibahagikan kepada tiga. So bukanlah nak kata bila dibahagikan kepada tiga, possibility nak menyalahgunakan kuasa tu akan lebih akan lebih rendah lah. Okay. So fungsi eksekutif, legislatif and judiciary are differentiated. Okay. Fungsi eksekutif, legislatif dan judiciary ni akan dibeza-bezakan. Ianya dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, the enactment of making laws. Okay, tulis kat situ. Fungsi yang pertama adalah membuat undang-undang. Okay. Kerajaan memang kerjanya membuat undang-undang. Manusia, orang rakyat biasa boleh ke buat undang-undang sendiri? Rakyat biasa boleh ke buat undang-undang sendiri? Tak. Tak boleh, betul tak? Kerajaan je yang boleh buat undang-undang. So dia akan buat undang-undang. Macam mana cakap tadi, macam kita lah buat jadual nak belajar. So kalau benda tu tak dilaksanakan, ianya akan tinggal hanya undang-undang lah dalam kertas, print, buku kan, dah letak situ. Tak guna. So dia kena melaksanakan undang-undang. Okay. So dia kena enforcement or implementation of the laws. Okay, iaitu di bawah kerja executive. And then nak interpret. Okay, hakim ni ada dua kerja. Pertama sekali dia akan interpret undang-undang sebab dia orang yang ada background law. Okay, so dia akan tanya, kalau kamu baca ayat undang-undang, kamu sen depan kot akan ambil law kan. Ayat dia tak macam ayat biasa. Okay, so ada kehendak-kehendak dia yang kita perlu fahami. So kehakiman, judicial ni, dia yang akan menginterpretasi, okay, apa maksud undang-undang ni, apa maksudnya. Okay, so and then dia juga akan menyemak semula sama ada kita betul-betul laksanakan ataupun tidak. Katakanlah jika terdapat kepincangan ataupun salah laku, langgar undang-undang. Di sinilah peranan judiciary. Alright? Alright. Faham tak kelas? Okay, faham tak? Faham ke? Okay. Buat undang-undang. Okay, Medan nak tanya kat mana undang-undang dibuat? Medan baru tanya tadi. Kat mana undang-undang dibuat? Dewan Kat Parlimen. mana? Bagus, dekat parlimen. So siapa yang buat? Wakil rakyat. Betul tak Muizzuddin? Betul-betul, YB. Betul, wakil rakyat dia bergaduh kan, betul tak?
Lepas tu last ke dia undi, jadilah undang-undang. So bila dah jadi, dia kena laksanakan. Siapa yang laksanakan ni? Yang kena, katakan dia macam nak memastikan cukai, apa benda semua. So dia akan ikut kementerian. Contohnya kalau pasal pertanian, Menteri Asas Tani. Kan? Kalau pasal menteri perdagangan, bawah MITI. Kalau pasal keuangan, moratorium apa benda, bawah Menteri Keuangan. So dia ada. Setiap menteri tu kita panggil portfolio. Dia ada tugas dia masing-masing. Betul tak? Betul tak? Betul, madam. Lepas tu kita ada hakim, betul tak? Madam nak kamu bayangkan dengan situasi. Pernah dengar tak pasal mahkamah syariah? Pernah dengar? Pernah. Mahkamah Persekutuan? Pernah. Mahkamah Tinggi? Pernah. Mahkamah Jurana? Banyak tak mahkamah? Banyak, betul tak? Banyak. Sebab ia berdasarkan kepada kes yang akan. Contohnya macam mahkamah syariah hanya untuk orang Islam. Mahkamah tinggi untuk kes yang macam ni. Mahkamah yang bawah tu tak adalah sampai hukum gantung. Okay, mahkamah trafik, macam-macam mahkamah. Even kawan madam pun, madam gila buat lawatan ke kompleks mahkamah. Dah jadi magistrate. Classmate madam. Sebab lepas dia buat kita punya course ni, AM 110 ni, dia buat degree law. Last dia dah jadi magistrate dah. Hebat tak hebatnya. Sebab fakulti kita ni memanglah kalau kamu nak berminat dalam bidang undang-undang, boleh ambil law. Okay. Ambil law, lepas tu boleh jadi magistrate, hakim, berada dalam judicial branch. Okay. Tapi hakim ni, dia agak macam ni eksklusif sebab dia kan nak jatuhkan hukuman. Jadi dia tidak boleh sewenang-wenangnya terlibat dalam politik, dia tidak berapa boleh orang kata bercampur sangat sebab kita nak pastikan dia terus adil. Mahkamah ataupun kehakiman kalau tak adil, tak gunalah, betul kan? Okey. Okey, satu term yang madam nak kamu ingat adalah pasal fusion of power. Kalau tadi separation bermaksud pembahagian ataupun pemisahan. Tapi fusion of power bermaksud ini diamalkan kat Malaysia. Okay, apabila dua badan ni, okay, legislatif dan eksekutif, dia dua badan yang berbeza tapi diduduki oleh orang yang sama. Yang ni terjadi di Malaysia. Contoh, madam bagi contoh. Okay. Okey, Muhyiddin Yassin. Adakah dia wakil rakyat? Bila nak tanya, dia bertanding kat mana? Perdana Menteri kita. Paguh. Paguh. Yes, very good. Okey, Paguh. Dia wakil rakyat untuk kawasan Paguh tapi dalam masa yang sama, dia juga berada dalam executive branch. Okey, iaitu sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan Azmin Ali, begitu juga dengan siapa lagi menteri-menteri kita? Mereka kedua-dua duduk dalam dua tempat, duduk dalam parlimen dan juga duduk dalam apa? Dalam jabatan menteri ataupun dalam sebagai Kabinet. menteri kabinet. Betul? Betul tak? So, maknanya dia yang laksanakan dan dia buat undang-undang dan dia juga laksanakan. Tapi dalam situasi negara kita walaupun dua-dua ni orang yang sama, tetapi hakim tidak bolehlah orang yang sama. Kalau tidak adalah separation of power. So dalam kes negara kita ni, kita panggil fusion of power. Fusion of power ni maksudnya dia slightly, sikit, okay, berbeza nak dibandingkan dengan separation of power yang madam dah terangkan tadi. So madam, adakah negara yang mengamalkan separation of power yang original? Betul-betul orang lain ni madam, yang buat undang-undang lain, laksanakan lain, hakim ni lain. Ada? Ke negara mana? US. Okay, US orang yang duduk dalam kongres, kalau kita panggil parlimen kan, dia kongres, dia duduk dalam negara lain, dia duduk orang lain dalam White House, dalam dia punya secretary dia, kalau kita panggil menteri dia panggil secretary, dia punya presiden dia orang berbeza dan dia punya kehakiman berbeza. So dia solid lah. US punya sistem dia berbeza-beza. Macam kita sama. Okay. So macam itulah mereka cakap Datuk Seri Najib masa dululah dia adalah Perdana Menteri dan juga dan bersama dia juga Menteri Keuangan dan dia jugalah Ahli Parlimen Pekan. Okay. Suka untuk madam ingatkan biasanya orang yang menang sajalah yang boleh jadi menteri. Tapi madam yang tu boleh je jadi menteri.
siapa? Zafrul, bukan kita tengok kan unik kan kabinet kita sekarang yang mereka tak bertanding pun dalam politik, dalam pilihan raya tetapi boleh juga menjadi menteri. Alright. So, apa yang bagus di sistem macam ni, madam? Tak mengelak ke? Okay, sometimes bila kita buat undang-undang dan kita juga laksanakan, kita akan nampak logiknya nak buat undang-undang tu. Katakan orang yang buat jadual belajar untuk kita, kita kena ikut. Sometimes tak logik, betul tak? Sebab apa? Sebab dia tak tahu kita tidur pukul berapa, kita suka belajar pukul 4 pagi ke 8 pagi ke kan. So, kalau fusion of power, dia yang buat undang-undang dan dia juga yang melaksanakan, menjalankan ataupun menggerakkan undang-undang tu, dia akan lebih faham, dia akan membuat undang-undang yang lebih praktikal ataupun orang kata rasional ataupun logik untuk dilaksanakan. Alright. So katakan Muizzuddin ataupun siapalah media sebut Muizzuddin je kan. Okay. Katakan orang ni dia buat undang-undang, dia buat jadual belajar untuk kamu. Okay. Belajar pukul 7 pagi, jangan makan. Oh, sebab dia buat ikut dia. Sebab dia memang biasa tak makan kan, pukul 12 baru makan kan. So macam orang buat undang-undang untuk kita agak pelik lah, betul tak? Orang yang buat jadual untuk kita, okay. Maybe mungkin tak setara ataupun tak sesuai dengan kita, tapi separation of power pun bagus, right? So faham tak kelas what is separation of power, what is fusion of power, faham tak? Faham, madam. Media harap kamu fahamlah bagaimana kuasa kerajaan dibahagi-bahagikan supaya kerja lebih sistematik. Kalau kamu nak faham, kamu tengok organ dalam badan kita, masing-masing ada fungsi yang berbeza. Paru-paru nak bernafas, buah pinggang untuk perkumuhan, usus kerja dia yang lain, semua macam-macam kerja, tetapi satu je tujuan dia nak menggerakkan. So mereka ni saling tak kacau kerja masing-masing, tapi mereka sebenarnya kalau satu rosak, semua akan pincang. Macam kita lah, paru-paru tak berapa nak boleh okey sangat jangkitan. Jadi semua sakit satu badan, betul tak? Alright, macam tu jugalah dengan badan kerajaan. Kalau satu tu pincang, yang lain pun akan affected. Alright. Okay. Why? Kenapa separation of powers ni diperkenalkan? Apa bagusnya dia bila dianya diperkenalkan? Okay. Yang pertama sekali, apabila kita mengamalkan pemisahan ataupun pembahagian kuasa ni, kita berharap ataupun kebaikannya adalah boleh mengelakkan apa? Penyalahgunaan. Yes, very good. Penyalahgunaan kuasa. Nafsu, temptation untuk, biasalah kita manusia kalau kita kan, kita tak ada orang lain, kita conquer satu benda, satu kuasa kerajaan dengan duit berbilion-bilion, cukai orang bayar, so kita seorang je ada kuasa. Okay, kita mesti macam, tak ada siapa nak tegur kita, apa lagi, manusia biasalah. Kan, kita akan ada perasaan nak salah gunakan kuasa. Tapi kalau kuasa diberi pada 3, baru kita nak buat salah, geng kita, tak boleh, jangan buat macam ni. Kita pun macam takut, malu, sebab ada 3 kan, tadi kan macam cakap kan. Kamu ingat LEJ je, legislative, executive dan judiciary. Okay, so kalau L rasa nak buat salah, E kritik, J kritik. So kita pun rasa macam, tak jadilah nak salah gunakan kuasa, malu pula aku kan. Okay. So tu yang Mandy cakap kat sini tadi. Ada branches, cawangan-cawangan kerajaan ataupun badan-badan kerajaan lain, dia boleh memantau bagaimana branch-branch yang lain. Saling macam pantau memantau, tegur menegur lah. Alright, itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, delegation of power in the hand of many instead of a single person. Okay, ianya lebih baik untuk kita agih-agihkan kuasa kepada ramai orang daripada satu orang. Okay, ialah kalau satu orang ni, dia akan membawa kepada kekejaman, despotism, okay, pengkhianatan, orang kata pijak orang dan kekejaman kepada rakyat. Ialah sebab dia ikut kepala dia je. Kan, tak ada orang nak tegur dia. Ini berlaku kalau dekat negara macam Korea Utara. Madam baru tengok cerita Crash Landing on You. Orang lain dah lama tengok, Madam baru nak tengok sebab biarlah Madam nak buat tengok cerita Korea lah pula. Sebab apa? Sebab supaya Madam rasa macam adalah benda nak dibuat. Madam dia dah PKPD ni dah 16 hari ke Madam tak keluar rumah kan?
puas jugalah bila buat kerja, bila fikir malam-malam aku kena reward diri aku tengok cerita Korea. Kononnya lah kan. Lepas tu orang lain kata sedap cerita. Mena sampai tertidur-tidur lah rasanya. Okay, tapi tak apa, main tengok lah. So Korea Utara ni kalau kamu dah pernah tengok cerita tu, itulah kerjanya. Mengagung-agungkan pemimpin, tak boleh kritik pemimpin kan. Dan dia pun pernah dengar tak hari tu? Siapa yang positif COVID, diorang ditembak je. Maknanya dia punya kepala, dia ikut kepala dia. Okay, so janganlah kita ikut kepala yang seorang ni. So separation of power ni fungsi dia adalah untuk bahagi bahagian kuasa kepada ramai-ramai pihak. Sebab kita takut kekejaman berlaku lah. Okay. Dan bila dah ramai-ramai pihak, mestilah yang ni datang daripada yang ni datang daripada golongan ni. So dia akan saling memahami antara satu sama lain. So tidak adalah rakyat ni orang kata tertindas. Okay. Tengok macam negara kita kan. Yang ni tolong suarakan pasal B40. Lepas tu M20, T20. Hak ni peniaga kecil. Yang ni kilang. Yang ni pula semua orang masalah lah. Yang cikgu pula PDPR. Yang ni mak pula tak gembira PDPR. Macam-macam. Setiap, kalau kamu tengok dalam negara demokrasi ni, setiap orang ni dia akan ada dia punya orang kata wakil yang akan bersuara tentang dia. Macam tu juga kalau ada 3 badan kan kuasa berbahagi. So hakim dia akan tengok dari perspektif hakim. Menteri pula dia akan tengok dari segi menteri. Kalau wakil rakyat dia tentulah tugasnya pun jadi wakil rakyat. Kamu tengok Syed Saddiq kan. Dia tak tunggu dah duit. Dapat ke ada dia buat fundraise. Okay, so dia pergi rumah ke rumah daftarkan vaksin. So very Medan harap student Madam adalah macam tu nanti. Maknanya orang kata bukan jadi wakil rakyat, bukan jadi Encik Syed Saddiq. Maksudnya energetic, come with fresh ideas. Tak payah nak tunggu sangat, buat je. Okay, asalkan niat tu dan outcome dia tu terbaik. Okay, so orang kata macam itulah bagusnya supaya kalau satu orang yang conquer the power, habislah rakyat akan merana. Okay, yang ketiga, kebaikan. Kenapa kita buat separation of power adalah existence of check and balance mechanism onto power. Ini bermaksud orang kata kewujudan sistem atau mekanisme semak dan seimbangkan tak kuasa. Okay, macam dia cakap tadi lah, kita ada 3 badan. Ketiga-tiga ni walaupun dia nama dia berbeza, kerja dia berbeza, tetapi dia interrelated. Interrelated ni bermaksud apa? Berkait antara satu sama lain. Yes, very good. Okay. So, kesalahan yang dibuat oleh satu branch akan memberi kesan kepada 2 branch. So, 2 branches yang lain. So, mereka akan saling menyemak dan balancekan, menyeimbangkan semula. Okay, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Okay. So, sangat pentinglah semak dan seimbang ni. Okay. Contohnya, Parlimen sebagai badan pembuat undang-undang telah meluluskan GST. So, menteri akan kutiplah cukai GST ni dan judiciary akan akan ambil tindakan pada orang yang macam penipu ke, tak bayar ke. So, masing-masing ada tugas untuk melancarkan. Dan yang keempat adalah avoiding domination of power, mengelakkan pendominasian kuasa. Domination of power is not good. Yes, kalau seorang je conquer kuasa, dia je cakap betul, ini akan menyebabkan seseorang itu kuasa dia semakin banyak. Kuasa yang terlalu banyak is not good. Sebab apa? Nanti dia ikut kepala dia dan seperti biasa dia akan menyalahgunakan kuasa. Orang dah baca dah, sebab itulah manusia. Manusia ni orang dah kata bukan maksum. Okay, so dia akan ada khilaf dia. So bila dia bahagikan pada 3 badan yang macam Madam cakap ni, pendominasian kuasa boleh dielakkan. Okay, so sebab pendominasian kuasa ni bukan seperti negara-negara demokrasi. Ini bukan ciri-ciri negara demokrasi ya. Itu lebih kepada negara yang bersifat kuku besi lah. Okay. So kalau kita ni dominasi, maknanya orang kata kalau tengok kat Korea Utara kan, pemikiran pun dia kontrol, surat pun dia baca, kod-kod ada tak nak mengata kerajaan. Kalau kita selamba je,
kerajaan sampah. Tak ada orang pun polis nak datang. Kalau kamu kat Korea Utara nak kata kerajaan sampah, memang kamu kena angkut lah. Okay. Lepas tu, beza negara demokrasi dengan autokrasi ni. Tengoklah dia. Syurga rakyat. Kan. Dia sangat macam dia menyuruh rakyat dia, kalau negara yang dominasi kuasa ni mengagung-agungkan pemimpin. Macam negara kita pula kena ngagung-agungkan rakyat. Nak zaman-zaman keyboard warrior ni. Okay, buat petition Azmin Ali, letak jawatan. Kadang-kadang mereka takut jugalah kan. Macam ada jugalah sejarah madam, kawan-kawan. Okay, suruh Azmin Ali letak jawatan. Orang Malaysia jangan sekarang sikit-sikit letak jawatan kan. Berapa ramai dah ahli politik yang bungkus sebab kuasa. Mana tak tahu siapa pun keyboard warrior, kuasa internet ni di tangan kita kan. Sebab dah tak payah nak pening-pening dah pergi pada pilihan raya ke apa, semuanya ada petition. Okay. So tapi madam macam tak tahan dia lah. Madam fikir macam lah kita pun tak tahu apa cerita. Terpulang setiap orang ada opinion dia. Okay. So macam kita boleh, alhamdulillah lah demokrasi negara kita semakin subur sebab kita tidak lagi pemikiran kita tak lagi dikawal oleh kerajaan. Okay. So dengan adanya separation of power ni, mereka mengatakan yang kuasa untuk memerintah seharusnya dikongsi, bukan didominasi. Maksudnya macam itulah. Dan yang kelima, apa yang bagusnya tentang separation of power ni kalau kita amalkanlah, ianya adalah seperti satu alat untuk membuatkan kerajaan kita ni selamat untuk rakyat. Di-govern ni maksudnya untuk rakyat. Okay, so macam yang dia tulis kat sini, the govern here means people. Separation of power is said to make the government is more ideal to the people. Yes, bila ada separation of power, kerajaan itu adalah lebih ideal. Okay, ini adalah kerana service for the people will be fulfilled by 3 branches of government. Okay, so maksudnya rakyat boleh refer kepada ketiga-tiga badan ni. Maknanya tengok pada sekejap Okay, so rakyat akan lebih selamat dengan kerajaan yang mengamalkan separation of power. Alright, so itu kebaikan dia. Okay, faham tak? Faham tak kelas? Kebaikan. Okay. So sebelum kita proceed, madam nak bertanya-tanya khabar. Nak tanya. Okay, nak tengok berapa orang. 50 orang. So madam nak tengok dan bertanya kepada. Okay, Afiq Kamal. Apa bagusnya separation of powers ni? Boleh terangkan tak? Maisara left selalu. Apa bagusnya separation of power? Boleh berikan madam satu sebab tak kenapa kita kena amalkan separation of power? Dan left 3-4 orang Okay, Afiq Kamal mana? Kejap madam. Madam baru je ajar, takkan tak ingat apa kebaikan separation of power. Kebas dah kaki madam ni duduk ngajar. Sudah Hafiz. Baik, madam scroll. Apa salah tadi madam? Tak dengar lah. Apakah kebaikan separation of power? 6 orang terus left. Kebaikan. Kebaikan dia mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa. Okey. Bagus. Natasha Razali. Mana Natasha Razali? Apa maksud separation of powers? Natasha Razali. Ya, madam. Apa maksud separation of powers? Pemisahan kuasa, madam. Okey, maksud dia apa pemisahan kuasa tu? Apa maksud separation of powers tu, pemisahan tu?
Macam ia Right. bahagi 3. Dia dibahagi 3, Ha. 3 badan. Okey. Saya tanya lagi siapa? Syahrul Ashraf, MC kita. Ya, saya madam. Bagus, laju. Ini yang Madam suka ni. Nanti Madam bagi A. Okey, apa maksud fusion of power? Lain badan tapi orang yang sama. Contohnya legislatif dan eksekutif. Okey, bagus. Betul. Mesti kamu dengar ni. Alhamdulillah ya. Tapi judiciary dia kena berbeza. Walaupun orang yang sama dalam 2 badan tu, tapi judiciary dia tidak boleh lah tiba-tiba Perdana Menteri nak duduk jadi hakim. Tak boleh. Alright? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Iaitu keburukan separation of power. Jangan kita ingat benda ni dengar bagus. Tapi ada juga dia punya kelemahan Kita tengok. Sekejap. Okey. Yang pertama sekali keburukan dia adalah ini adalah satu sistem yang mahal. Expensive, okay? Separation of government will make the government power is being distributed into 3 branches which are legislative, executive and judiciary, okay? So maknanya kita kena ambil ramai orang dalam parlimen. Kamu tengok parlimen, berapakah gaji seorang ahli parlimen? Dia nak tanya kamu. Berapa? Seorang ahli parlimen kita ada berapa ringgit Malaysia gajinya dan berapa orang ahli parlimen kita? Okey. Betul. Gaji mereka campur allowance plus semua 26-27K seorang Dan kita ada wakil rakyat seramai berapa orang? 222. Darab sekarang, do the math. Berapa? Parlimen tidak bersih dan but still they done lah. Sebab kamu akan belajar dalam PAD 240. Kalau lulus PAD 120 boleh ambil 240, iaitu wakil rakyat ni tugas dia bukanlah bersidang parlimen je, dia ada lagi banyak-banyak tugas dia. Janganlah kamu cakap, tak bersidang, gaji, free. Bukan dia tugas dia. Tapi kena faham, bila sistem separation of powers ni dalam parlimen berapa orang? Okey, dalam Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Perdana Menteri, bawah-bawah tu pula, department ni, berapa pula nak bayar gaji. Lepas tu judiciary, hakim pun gaji dia kena tinggi. Sebab tak nak hakim ni terlibat dalam rasuah. Sebab hakim kalau rasuah, sangat membahayakan lah sistem kehakiman, akan membahayakan sistem negara kita lah. So hakim ni dia kena bagi gaji yang okey, yang setimpal. So yang dalam kerja tu. So bayangkan, tahukah kamu bajet kerajaan atau duit kerajaan paling banyak pergi kepada gaji penjawat awam. Gaji ni lah daripada ketiga-tiga badan ni dia akan jadi penjawat awam lah. So government spend most of their expenditure on emoluments iaitu wages, allowance and bonus. Okay. So nak dibandingkan dengan kerajaan yang tidak mengamalkan separation of power, government that practice this is an expensive government. Masalah mahal lah. Memang bagus, memang cekap, tapi berdepan dengan mahal. Okay, bila mahal, biasalah. Okay. Itulah sometimes benda tu bagus kan, tapi kadang tak ada duit. Macam itulah, dia tak kemampuan lagi ke. Okay. Tapi negara kita alhamdulillah lah masih mengamalkan separation of power lah, masih mampu. Okay, yang kedua, keburukan dia, ada 3 badan ni, ianya akan mengambil masa yang lama. This explain lah, takes a long time. Government that practice separation of power in its administration and ruling will take longer time in making decisions, making law, establish policy or program or as compared to non-separation of power government. Okay, sebab dia 3 badan. So bila nak buat something, dia kena ambil tahu mendapatkan pendapat daripada ketiga-tiga badan ni. Okay, so ini tak boleh, yang ni cakap macam ni. Jadi nak buat sesuatu tu mengambil masa yang panjang. Ini adalah kerana
setiap branch tu dia akan terlibat dalam membuat keputusan, dia ada tugasan, dia ada orang kata tugas dia. Dan dia ada pendapat dia yang masing-masing. Okay, so the process is very orang kata long lah. Okay, sometimes orang kata kenapa ni tak keluar lagi SOP, kenapa ni tak keluar lagi ni. Because it's not easy. Kalau macam Brunei, dia ada raja seorang, itu je pemerintah dia yang macam boleh mengeluarkan apa-apa pendapat. Macam kita, walaupun kita ada Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri kita kena konsult dengan menteri-menteri, dengan wakil rakyat, apa pendapat hakim. So, it takes long time lah. Okay, sometimes orang kata, yelah sometimes benda yang macam, yelah macam situasi COVID yang tidak menentu ni, sometimes keputusan kena dibuat secara cepat, betul tak? So, masalah masa lah pula kat sini. Sebab itulah kalau kita tengok kan, dan satu lagi media rasa kita boleh tengok lack of cooperation ni. Yang tadi lambat kan, yang ni pula kurangnya kerjasama. Okay. Legislative, Executive and Judiciary adalah 3 badan kerajaan yang mempunyai different scope of works. Okay. Kita tak sama macam US. Okey lah lagi, wakil rakyat lah orang yang sama juga dalam kementerian. Okay. So sometimes yang terlampau berbeza sangat macam US ni, dia sebenarnya tidak berapa bekerjasama. Okay, dan sometimes mereka ni cenderung untuk ada konflik. So mereka macam saling nak jatuhkan antara satu sama lain lah. Contohnya macam Kongres ni, Kongres ni macam badan pembuat undang-undang lah kat US. Dia macam nak jatuhkan presiden lah, sebab mereka pun tak suka, dia tak support presiden dia. Sebab presiden dia pun masa tu ada skandal lah, okay, dengan dia punya menteri dia sendiri, macam dia tak suka lah. Okay, so mereka ni tak protect each other as they are not from the same political party. Okay, sebab kalau yang menteri-menteri ni dia tentu dia dalam parti politik yang sama dengan yang dalam, faham tak, orang yang jadi menteri ni adalah orang yang sama parti politik. Kamu dengar, boleh ke orang PKR jadi menteri sekarang? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dia bukan geng yang sekarang ni, betul tak? Okay, so kalau dia sama-sama parti politik, orang sama-sama geng, dia akan sentiasa, ialah sekapal, akan jagalah. So macam kurang nak bergaduh sebab nak jaga air muka depan rakyat, tak nak kerajaan yang dibina ni runtuh kan. Tapi kalau dia bukan sesama parti, okay, maknanya dalam parlimen, orang dalam parlimen ni tak sama parti orang dalam ni, dia akan sentiasa jatuhkan. Okay, so, kamu tengok sekarang ni, macam to be honest lah, kalau kita tengok kan, yang Pakatan Harapan pun tak saling yang orang kata sama-sama menang, tapi along the way mereka dah berkonflik, habis kerajaan pun runtuh sebab ada masalah dalaman. Macam sekarang pun kita dah dengar dah, Azmin Ali daripada satu dia BKR masuk satu, banyaklah kan. So Ismail Sabri pula UMNO, dia ada juga orang kata kurang kerjasama. Macam Ismail Sabri kata saya dah tutup pintu dah. Yang tu kata pula yang tu pula luluskan. So maknanya kurang cooperation. Okay. Yang macam separation of powers ni, dia terlampau ramai sangat orang-orang dalam tu sampai mereka ni kurang kerjasama. So kalau kamu tengok implikasi kurang kerjasama, tengoklah negara kita. Bagaimana runtuhnya runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan yang baru 22 bulan kerana mereka kurang kerjasama because they are terlalu berbeza. Okay, macam tu jugalah macam negara kita ni, macam nak menggambarkan lack of cooperation. So bila kurang lack of cooperation, bila kurang kerjasama, dia akan membawa kepada ketidakstabilan. So sekarang pun dah tak stabil. Orang duk cakap kerajaan gagal lah, kerajaan kadang-kadang yalah rakyat ni pun lah terlalu, sometimes yalah kita ni kadang, bukanlah Medan cakap Medan ni menyebelahi mana-mana parti, tapi Medan rasa dalam masa-masa sekarang kita perlu kita perlu melupakan konflik-konflik politik, but then kita bergerak sebagai satu entiti lah, sebab negara kita tengah bermasalah. Janganlah kita tambahkan lagi dengan konflik dalaman yang akan membawa kepada ketidakstabilan. Tapi itu akan berlaku, okay? Sebab bila tak ada cooperation, dia akan menjadi unstable. Okay, unstable government. Unstable government ni bermaksud kerajaan yang sentiasa berubah-ubah, macam negara kita lah yang kita lalui sekarang ni. Rakyat tak ada lagi nak rasa dia punya performance. Yalah, sometimes salah satu polisi tu, salah satu benda tu, macam lockdown buat hari ni kan,
Tak semestinya esok tu nampak kes 1K, 500 je. Dia akan ambil masa. Macam tu juga dengan kerajaan. Sometimes, okay, macam negara kita tahu 5 tahun sekali pilihan raya. Why? Sebab 5 tahun tu orang kata jangka masa yang paling munasabah lah untuk kerajaan tengok. So, bila asyik bergaduh, tukar-tukar kerajaan, masa bila kita nak rasa kerajaan tu punya, faham tak lah, kalau kita tanam pokok, takkanlah esok tu ada durian. Dia takes time, okay? So, separation of power akan menyebabkan kerajaan menjadi tidak stabil kerana ketiga-tiga badan ni dia tidak cooperate well. Kalau kamu ingat kembali, kenapa berlakunya perubahan kerajaan? Kerana ada masalah dekat dalam parlimen, iaitu apabila masing-masing withdraw the support masa tu current Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir, yang menyebabkan changing lah in government, ruling government, dan tukarlah Perdana Menteri. So bila dah tukar Perdana Menteri, tukarlah juga dalam tu kan. Macam pening lah, sekejap macam tu, sekejap macam ni, okay. So legislature, dia boleh menjatuhkan executive down sebab dia macam dah tak ada perasaan, tak suka, bukan geng dia. So instead of cover kawan dia, lagilah jatuhkan. Sometimes bukanlah kita nak suruh cover sangat. Sometimes bila ahli-ahli orang atasan ni yang bergaduh, asyik fikir nak bergaduh dia, kuasa dia, yang mendapat impact adalah siapa? Yes, adalah rakyat. Kan? Kita nak tahu sangat masalah dia orang nak bergaduh ke apa ke kan. Masalah kita ni, okay, yang kata gajah sama gajah bergaduh. Kita ni, yang gaji pun dia orang tak apalah. Ahli parlimen gaji 27,000. Lepas tu menteri gaji plus pula dengan 50,000. Kalau pegang apa-apa jawatan dalam JLC, ada lagi 20,000. So dia orang 100,000. Kita ni, okay, kan itu ada kes kan, ada isu yang macam Syed Saddiq ada 200,000 kat rumah kan. Ada duit 200,000, kita ni 200, ya apa belum tentu ada kan. 200,000 kat rumah. Orang kata ni duit rasuah. Tak, mereka tak rasa rasuah sebab apa? Dia budak muda kan. Kahwin pun tak lagi. Kereta pun Myvi. Betul motor Bumblebee tu kan. Lepas tu adalah apartmen dia, dah tertentulah dia ada allowance perumahan menteri lagi lah, banyak allowance-nya. So gaji sebagai ahli parlimen MUA tu 27,000. Kalau allowance dia pergi bersidang 1,000, dia rasa 1,000 sehari, macam tu lah. Lepas tu dia jadi menteri belia dan sukan pula 50,000. Katakanlah total dia dapat 70-80,000 lah sebulan. Budak muda macam korang lah, umur baru 26 masa tu kan. Dan kalau duit tu dia buat keluar kan, 3 bulan, 4 bulan gaji dia dah sampai 200,000. Dia buat keluar, dia nak renovate rumah. Betul orang kata, duit apa ni 200,000. Dia kata, dia tak rasuah dia. Dia percaya je sebab memang gaji menteri banyak. Itu baru menteri ciput-ciput tu. Kalau menteri yang memang ada tiba-tiba benda-benda lain kan. Sebab tu lah kalau kita tengok apa tu, harta bilion-bilion, tak pelik, okay. Tapi tak sedap lah kalau gaji, tak apalah ni, kalau kita takut dia gunakan jawatan dia untuk dapatkan tender ke yang tu berdosa ya. Tapi kalau gaji tu lah tak pelik. So korang tu dia rasa penatnya lah, tak kaya-kaya, rasa nak jadi menteri lah. Tapi lah kalau jadi menteri kamu faham-faham je lah. Takut dia punya kecaman tu tak tahan. Okay, siap orang buat parody. Okay, kalau kita ni cakap huduh-huduh, cakap tak cerdik, siaplah parody. Alright, habislah chapter ketiga. Habis dah chapter 5. Chapter 6. Alright, so faham tak? Faham ke tak faham? Faham, madam. Faham, madam. Faham. Ya. Yalah tu. Okay. So untuk menguji kefahaman kamu semua, madam akan buat satu quizzes. Tak adalah. Quiz main-main madam nak create lepas ni sebab masa 1 jam lagi madam hantar dalam group link dia. Boleh? Jadi kamu try lah buat bagi refresh semula. Boleh tak? Boleh. Okay. Madam. Alright. So kelas kita sampai pukul 3 je. Madam pun tak nak stress-stress. Madam. Faham? Ya. Nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Saya nak tanya, kalau raja-raja dia ada mempengaruhi tak sesuatu undang-undang tu? Okey, raja ni, kamu kena faham, raja-raja Melayu dia tidak ada kuasa secara betul macam Perdana Menteri. Kamu kena faham yang raja
pun dipilih hasil undian daripada Raja-Raja Melayu dan dia ada skop tugas dia. Raja tidak boleh mempengaruhi politik negara, maknanya dia tak boleh cakap, okay saya raja, saya ni suka PAS, saya ni suka BN, tak boleh. Dia kena free from any political interference, any political influence, satu. Yang kedua, boleh ke dia nak mempengaruhi? Jawapannya, tengok kepada skop kerja dia, skop tugas dia, dan ini diceritakan dalam perlembagaan. Untuk pentadbiran negara, tugas yang dipegang, kuasa sebenar dipegang oleh Perdana Menteri. Raja tidak boleh mempengaruhi dan dia, to be honest lah, hanya sekadar simbol. Dia hanya boleh beberapa perkara. Pertama, benda-benda yang berkaitan dengan orang Melayu. Okay. Yang kedua, benda-benda yang berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja Melayu. Mesti kamu nak tanya, madam boleh yang tu orang Indon tu, Indon pula Thailand tu dia beli vaksin tu. Mesti kamu tanya yang tu kan, Muizzuddin kan? Betul tak? Betul madam. Sebenarnya tak, yang Thailand kamu kena faham. Thailand punya bumi bol tu raja terkaya di dunia. Dia ada ladang pisang besar sangat kan. So puteri ni dia beli guna duit dia vaksin tu. Samalah kita macam TMJ, dia bagi berapa ratus ribu, itu guna duit dia sendiri. Nama tiba-tiba raja nak ambil duit kerajaan pak beli vaksin, tak boleh. Sebab raja tidak boleh nak mencampuri urusan, melainkan hal-hal yang Madam cakap tadi, pasal orang Melayu, pasal agama, untuk negeri-negeri yang tidak ada sultan. Ingat tak apa implikasinya, kenapa British menjajah negara kita? Apa implikasinya? Kuasa raja telah pun dikurangkan. Betul tak? Betul. Kita ni tengah guna sistem British ni. Sebab tu raja tidak ada kuasa nak suruh ambil duit ni tak boleh. Semuanya tertakluk kepada Perdana Menteri. Okay, faham tak? Yes, raja dikatakan ketua negara, tetapi segala hal ehwal negara, hal kesihatan, hal pertahanan, hal semua-semua adalah di bawah Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Raja yang di Pertuan Agong tidak boleh mencampuri day-to-day administration. It is conducted by, cuma dia menerima advice. Macam ni lah, dia sekadar simbol. Faham tak? Simbol, ceremonial. Itu kamu akan belajar dalam PAD 240. Raja kita bukan raja seperti dekat Brunei. Bukan seperti dekat Oman, bukan seperti ke Arab Saudi. Tetapi raja kita adalah raja yang kuasa dia hanya pada nama, hanya sebagai simbol dan hanya untuk adat dan istiadat. Macam tu juga dengan Thailand. Tapi Thailand, dia boleh beli vaksin, dia buat apa semua tu sebab dia kaya. Alright? So maybe juga raja kita sebagai personal capacity dia ada tolong-tolong. Macam TMJ pun banyak juga tolong-tolong. Okay? Tapi nama dia nak ambil duit rakyat, duit kerajaan, duit negara untuk overrule kerajaan, tak boleh. Faham Muizzuddin Faham madam. Muizzuddin belilah vaksin. Okay. Alright, ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Tak ada dah kot kan? Tak ada madam. Alright, okay, so madam akan hantar kuisis tu dalam masa 15 minit lagi. Kamu jawablah dan beritahu madam skor kamu screenshot ke apa ke. Okay semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you madam. Assalamualaikum. Alright.